Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah jalla zila la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, hari yang penuh barakah, hari Jumaat ini. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memberi keizinan kepada kita pada hari ini. Masih lagi kita berkesempatan untuk membuat satu program yang di mana rakyat bantu rakyat. Jadi tujuan program ini dilakukan tidak lain tidak bukan adalah untuk membuka mata rakyat di negara kita, sebahagian besarnya yang ada kemampuan, yang masih mempunyai pendapatan, yang masih lagi ada perniagaan, masih lagi ada kerja, membantu mereka yang kehilangan kerja, tiada punca pendapatan. Saya sebenarnya kemarin saya difahamkan, saya dapat maklumat daripada, saya rujuk dengan PDRM juga, ada seorang bunuh diri kerana kemurungan, terjun daripada Panseguri kerana kemurungan. Jadi inilah benda yang saya lihat, kalau kita tidak menjadi kerajaan yang sebenar, itu rakyat bantu rakyat. Yang disebut kerajaan yang sebenarnya, saya nak memberi kefahaman kepada masyarakat di luar sana adalah 32 juta pengguna di Malaysia ini, mereka lah kerajaan yang sebenar, kita lah kerajaan yang sebenar. Kerana kalau bukan kerana kita cuba untuk mengusahakan sesuatu benda untuk membantu dan membangunkan negara ini, maka kerajaan yang menjalankan amanah ini tidak ada apa-apa sebenarnya. Jadi sebab itu program ini dicetuskan adalah tujuan untuk masyarakat di luar sana untuk meniru ataupun duplicate kerja-kerja kebaikan program seperti ini, supaya setiap di negeri masing-masing, di daerah masing-masing dan di zon masing-masing untuk melakukan program yang sama. Mungkin kita tidak mampu melakukan yang banyak, tetapi sekiranya dapat kita lakukan sedikit demi untuk membantu rakyat di Malaysia. Jadi inilah kita satu usaha yang kecil yang mungkin menjadi pencetus kepada rakyat untuk melakukan perkara yang sama. Kalau kita lihat hari ini keadaan ini bukanlah satu perkara yang untuk dibanggakan, tapi ini satu perkara yang amat menyedihkan. Hiba, sedih dengan keadaan. Kita tengok hari ini, lebih kurang saya rasa ada ke berapa ratus orang beratur? Dah 200 lebih. 200 lebih orang yang sedang beratur untuk mengambil sedikit bantuan daripada tim Semboyan Kasih. Adakah perkara ini harus dibanggakan? Tidak. Ini bukanlah satu program yang seperti kita menentang kezaliman, menentang perjudian, menentang dadah dan sebagainya. Maksudnya ini bukan begitu. Ini adalah satu program yang di mana orang sanggup datang ke base food bank tim Semboyan Kasih ni di Kuala Lumpur, di Mega Avenue ni, kerana semata-mata ingin mengambil sedikit bantuan. Bukan bantuan yang besar pun, bukannya dia dapat seorang RM500, RM1,000, tidak. Mungkin barangnya sedikit, beras, tepung, gula, susu, minyak. Jadi inilah benda yang sepatutnya harus saya mohon juga kepada kerajaan yang menjalankan amanah, anda sudah melakukan tugas anda dengan baik. Kita tidak nafikan agensi zakat dan Baitul Mal telah melakukan program-program yang sebegini. Mungkin perlu melakukan program yang sebegini lebih besar, promosi secara besar-besaran dan terbuka, seperti mana kita mengutip duit zakat, mengutip duit kutipan daripada orang ramai untuk disalurkan kepada zakat dan Baitul Mal. Kita kena lakukan promosi yang sama untuk membantu rakyat di luar sana. Jadi apapun program ini adalah tujuannya, keutamanya adalah untuk kita punya fokus rakyat bantu rakyat. Kerajaan yang sebenar sedang membantu kerajaan yang sebenar. Kitalah kerajaan. Jadi jangan lagi kita harapkan siapa-siapa lagi. Marilah kita berganding bahu. Marilah semboyan di seluruh negeri, daerah, zon masing-masing. Marilah kita berganding bahu. Sahabat-sahabat semboyan yang ada di seluruh Malaysia, marilah kita berganding bahu untuk buat program-program yang sebegini, membantu rakyat Malaysia supaya rakyat Malaysia dapat meringankan sedikit beban mereka. Jadi saya sedih kan. Yalah, kita bukannya ada keupayaan sangat pun. Kalau nak katakan, kita pun pendapatan kita tak banyak. Selama 4 hari program yang dilakukan ni, kita habis lebih kurang dekat 40,000 lebih. Dan kita tidak ada kemampuan kan. Kalau nak ikut daripada sumbangan orang ramai, kita minta kepada orang ramai supaya menyumbang beras pun cukuplah, hantar susu. Tapi kita faham sebahagian besar ni masyarakat tak ada kemampuan dah dalam keadaan tempoh lockdown yang sampai ke 3.0 ni. Jadi saya harap datanglah ke sini Mega Avenue untuk hantar walaupun beras, gula, susu. Sebenarnya kita buat package tu adalah, kalau dilihat di dalam package RM90,
RM70, RM50 itu memang harga barang. Harga barang yang kalau kita beli kita dapat diskaun sedikit daripada pasar raya borong. Itu je sedikit. Tak ada dapat diskaun apa pun. Jadi sebenarnya hari ini sebab itu kita listkan dalam RM90 apa barang yang dimiliki. Jadi kalau semua pengguna yang bijak dapat melihat bahawa sebenarnya itu adalah kos harga beli barang. Kita tak ambil upah transportation. Kita kalau boleh nak program ni berterusan. Tetapi apa yang kita dapat kabarkan kepada masyarakat di luar sana, masyarakat sedang terdesak dan tertekan. Kalau kita dapat hantar ke tempat base kita ni, walaupun barangan kering pun cukup lah, hantarlah. Kalau tak ada, tak mampu nak bagi duit, hantar barangan kering. Kalau kat rumah ada lebih susu, hantar susu. Kalau kat rumah ada lebih kicap, hantarlah kicap. Jadi saya tak tahu apa nak cakap, tapi saya merayu kepada rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama buat program rakyat bantu rakyat. We are the real kerajaan, government. Okay? Jadi kita ubahlah, marilah kita ubah sama-sama untuk membantu masyarakat. Jadi ini tengoklah keadaan, kalau kita lihat keadaan yang sedang berlaku di negara kita. Ini baru di Kuala Lumpur, di daerah Megan Avenue. Kita tidak tahu lagi bagaimana keadaan yang berlaku di seluruh Malaysia. Jadi ramai saya pasti di kampung-kampung ni akan adanya orang yang melalui derita, kesusahan macam ni. Ini tengoklah keadaan. Jadi saya nak kita jadi rakyat, rakyat membantu rakyat. Marilah buat tengoklah keadaan. Ini realiti. Tidak ada benda yang harus dibanggakan. InsyaAllah itu saja. Terima kasih kepada rakan media daripada Wakil Rakyat, daripada utusan daripada mana kan? Daripada mana? Rakyat TV. Daripada Rakyat TV datang. Tolonglah hebahkan benda ni supaya saya nak program ini menjadi program, kalau boleh menjadi pencetus untuk semua orang jadi frontliner. Jomlah kita jadi frontliner. Jomlah kita bantu rakyat. Siapa lagi nak bantu rakyat kalau bukan kita sendiri yang nak bantu rakyat? Hari ni orang datang sini bukan kerana orang mereka ini malas, tapi kerana sudah tak boleh pergi kerja. Kan? Kita difahamkan ada orang surat daripada MITI saja boleh pergi kerja. Lockdown ini banyak prosedur-prosedur harus diletak, dan kita tidak menyalahkan kerajaan. Kerajaan yang menjalankan amanah sedang cuba untuk membantu rakyat di negara ini. Sedang cuba untuk mengatasi masalah pandemik COVID ini. Tapi bagaimana dengan orang yang nak hidup? Bagaimana dengan orang yang nak makan? Anak tak boleh nak suruh tahan. Kalau anak kata nak makan, makan. Kalau anak kata nak minum susu, minum. Jadi saya memang sedih. Saya tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang saya pun cakap dengan tim saya, macam mana kita nak cari duit untuk bantu diorang semua. Macam mana kita nak bantu semua ni rakyat-rakyat yang ada ni. Macam mana kita nak bantu. Kadang-kadang walaupun gerakan semboyan kita sedia maklum seluruh Malaysia memang alhamdulillah dengan izin Allah sangat kuat. Tapi semua yang bersama dengan kami juga macam kami. Bukannya ada duit sangat pun, kan? Kalau bayangkan kalau satu hari kita punya sasaran 300 packing untuk 300 buah keluarga. Lebih kurang kita memerlukan duit, kalau packaging yang RM90 dekat RM27,000. Kalau yang packaging RM50 lebih kurang RM15,000. Kalau packaging yang RM40 RM12,000. Kalau sebulan dekat setengah juta lah. Kita tidak ada kemampuan yang begitu. Jadi saya rasa inilah tempat ni. Tolonglah hantar barang-barang yang kering kat sini. Tolong hantar. Hantarlah gula berapa banyak pun. Saya minta kepada semua pembekal-pembekal, saya menyeru kepada mohon kepada Bernas, kepada mana-mana seri ternak ke siapa-siapa. Ini bukan pasal kaum lagi. Ini nak membantu semua rakyat Malaysia. Dia rakyat bantu rakyat. Hantarlah beras satu lori ke kat sini, gula ke. Jadi sekurang-kurangnya mereka ada beras yang untuk mereka masak. Sekurang-kurangnya mereka ada makanan yang boleh dimakan. Jadi tolonglah jangan tidur. Jangan tidur wahai rakyat Malaysia, jangan tidur. Kita boleh makan, janganlah kita tidur. Kita masih ada kehidupan. Saya sebenarnya sedih pasal apa? Sebab saya susah dulu. Dan hari ni ada sedikit kemampuan, ada sedikit perniagaan kecil-kecil saya berniaga. Kadang-kadang bila saya duduk rumah ada aircon. Lepas tu kadang-kadang rumah ada makanan. Semua cukup. Jadi kadang-kadang anak saya cukup dengan pergi kelas Quran semua ada, kelas online semua masih mampu. Jadi bagaimana dengan orang yang tak mampu? Jadi saya nampak di rumah kita yang cukup kelengkapan, saya berdasar pengalaman, cukup makan, cukup minum, cukup. Itu pun kadang-kadang anak-anak kata stres. Kadang-kadang stres, Allah siang malam belajar, siang malam ni. Itu yang cukup kelengkapan. Bagaimana dengan rumah yang hari ni banyak orang tak boleh, anak-anak tak boleh ikut kelas online, tak boleh nak pergi belajar. Ada yang kadang-kadang kat rumah
nak minta makan benda-benda yang kecil pun tak boleh nak makan. Jadi makanlah telur berulang kali. Itu kalau ada telur kat rumah. Jadi tolonglah kepada semua yang memiliki ada apa ni orang kata, ada pendapatan, buatlah sesuatu. Tolonglah, jomlah kita bergerak. Saya minta kepada semua, marilah kita berganding bahu, marilah kita buat kerja sama-sama. Itu saja. Terima kasih kepada rakan media. Kalau tuan ada apa soalan nak tanya? Program ni memang kerja kat sini saja. Kita buat masa ni tuan, kita memang base dekat sini. Sebab kita tidak mampu bergerak. Ini pun satu hari pun keluaran kita lebih kurang 15,000. Jadi kalau kita nak pergi ke lain tempat, tak tahu kita nak dapat mana dana kan. Kita belum ada dana. Yang ini pun kita ambil daripada hasil keuntungan baju kita. Kita ambil daripada hasil keuntungan face mask kita dan kita infak ke sini dulu. Dan kalau boleh check lah akaun Semua Yang Kasih ni masuknya macam mana. Kita punya Semua Yang Kasih ni dia very open. Bagian akaun kita semua dia boleh buka. Dia pun tengok tak dapat mencapai. Jadi yelah, kita kalau boleh tak nak bagi duit pun tak apa, hantar barang lah. Hantar barang, tolong bantu masyarakat. Ya, itu saja. Dan kalau tak nak duit, barang pun boleh lah. Hantar barang. Saya kalau boleh, kalau barang lagi bagus, sebab harga yang kita beli itu sama dengan, kalau katakan kita tulis RM90, itulah barang yang kita beli. Memang dah ada package yang dibeli oleh pemborong pembekal Maidin. Kita beli daripada pemborong pembekal Maidin. Dia bagi RM90 ni, kemungkinan harga dia RM92. Jadi dia bagi diskaun RM90. Harga tu memang harga barang. Kita tak ada ambil keuntungan. Jadi apa yang kita bayar, itu yang kita bagi balik. Cost transportation company tanggung. Biarlah kita tanggung, tak ada masalah. Jadi itu saja. Sebab saya nampak dia tidak mendapat liputan meluas tentang semangat, kerana dia bukan satu penyakit yang kronik bagi masyarakat berpemikiran begitu. Dia nampak bukan macam orang yang kena kanser, leukemia dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu, kanser yang berat juga adalah orang nak makan di rumah tak ada makan. Kalau player-player Facebook nak model macam mana? Kalau kita ada akaun Semua Yang Kasih, boleh masuk ke dalam akaun Semua Yang Kasih kita. Ada nombor akaun di bawah dan kalau mereka ada kemampuan untuk hantar barang, beli dan tolong hantar pun lebih baik. Tapi saya minta barangan kering sajalah. Kalau boleh telur pun janganlah, sebab telur ni sukar sikit. Saya takut kalau overload, takut masalah. Beli yang melibatkan sardin, benda-benda yang mudah untuk dijaga. Sebab kalau telur ni, kalau telur banyak kat sini lagi kan takut berhimpan, boleh pecah dan sebagainya kan. Jadi saya rasa kalau kita bagi dia telur, tukarkan sardin, dia orang sedap dengan sardin. Kalau ada beras pun lagi sedap. Beras, bagi tepung, bagi gula, bagi kopi, bagi barang-barang kering semua. Ya? Masih tuan. Boleh dah ambil video dah. Kemudian kita berikan langsung di restoran besar ya. Terus penyampaian kepada devotee ya, devotee. Jadi apa ni? Dan captain mereka semua akan scan dan cek suhu kebutuhan di bawah dia. Kemudian yang datangnya akan scan dan cek dulu mengikut seperti Ini bagus ni, kawan media kita ni yang ada TV Rakyat. Hari ni berbangga lah tengok. Berbangga lah tengok. Dianggarkan sebanyak 200-300 pack makanan untuk dialihkan kepada keluarga D40 ya hari ini. Terima kasih. Ada. Kakak sini ya, Pak. Lalu sini.
Sini kak, sini keluar. Iya, sana masuk. Nah, Terima kasih. kak sini ya. Okey, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bang, okey, sama aja. Ini yang anda. Laju lah. Terima kasih, Bang. Ya, haluan. Ya, terima kasih. Iya, Bang. Sini, Bang, sini. Keluar sini. Keluar sini ya. Jangan jadi orang. Ini keluar. Keluar ya, keluar. Ini kak. Terima kasih. Boleh? Boleh. Kakak ni semua dah kakak tak? Nah, ini enggak. Keluar ke sini kak. Asal kurusan kan? Gerak-gerak. Gerak-gerak. Tidak, masih juga. Sini. Keluar sini. Iya. Kak, sini kak keluar. Keluar sini. Terima kasih ya. Pilih yang mana? Hati-hati. Scan juga. Scan. Pendek ini. Apa itu? Kita ikut SOP MPN. Apa itu? Mengikut SOP kak. Sorry. Next. Allahu Akbar. Amin. Okey kak, settle. Sini kak. Sini kak. Kita tak sampai. Tinggal okey lu. Ini. Coba. Alhamdulillah. Ya. Hati kak. Kepala nyetek. Itu bila habis? Ada. Okey, pelik tu kau tak bunyi tu. Lain macam ni. Ya, alhamdulillah. Ya. Bang. Okey bang. Silakan. Balik. Ini adalah di restoran Mr. Botak, Megan Avenue 1, Kuala Lumpur. Okey bang. Okey, masuk. Ini. Pegang. Boleh ke? Boleh. Pegang kalau pegang. Pegang. Bang. Okey. Sama. Oh, masih. Ya. Okey kan? Okey, jadi.
Okey. Jaga diri. Ini aku Mana kita mengakhirkan makanan lah. Fokus kepada makanan. Tujuan program ini bukanlah tujuan yang lain, lebih kepada tujuan untuk memberikan keperluan asas. Disebabkan pandemik COVID-19 ini ramai yang begitu terjejas. Kita mungkin tidak dapat membantu banyak. Kita hanya mampu pada kadar kemampuan kita, iaitu bagaimana keperluan asas untuk makanan, terutamanya makanan. Kita tak mampu dari sudut kewangan, kita hanya mampu dari sudut makanan. Kurang-kurangnya kita berharap mereka yang terjejas ni, mereka masih lagi mendapat keperluan makanan, dapat menghidangkan makanan di atas meja mereka. Itu merupakan asas lah. Asas. Kita sebenarnya sedih kerana ramai yang datang daripada jauh, ada daripada Kajang, ada datang daripada Bangi, ada datang daripada Jijang, berbagai tempat. Mereka sanggup beratur, sanggup menunggu semata-mata ingin mendapatkan keperluan asas. Ada pihak yang tanya kat saya, bagaimana kita nak menyemak sama ada orang ni berkelayakan atau tak berkelayakan. Pada kita, apabila ada orang sanggup beratur hanya untuk mendapat sebungkus bahan makanan, orang yang ada kurang takkan buat benda ni lah. Orang yang ada keperluan, orang yang ada duit lebih takkan sanggup beratur hanya untuk mendapat satu bungkusan makanan yang berisi gula, garam, minyak, beras dan begitu. Jadi apa yang saya nak beritahu hari ini adalah rakyat kita, masyarakat kita terdesak di luar sana. Ini satu program yang sebenarnya kita nak buat, tujuannya adalah supaya semua orang dapat buat benda yang sama. Bukan hanya semboyan, tetapi semua di peringkat daerah, di peringkat negeri, di seluruh Malaysia. Kita perlu tengok jiran kita. Kita perlu tengok masyarakat yang lain, rakan-rakan kita. Sebab tidak semua orang bernasib baik. Ada pihak yang bukan bercakap tajuk sewa lagi, bercakap tajuk macam mana nak bagi anak dia makan. Saya semalam melihat dalam satu WhatsApp group, ada satu ibu di kalangan grup kumpulan ibu-ibu di sekolah anak saya. Dia post soalan kepada ibu-ibu ni. Soalan yang dia tanya adalah, boleh ke dia bagi anak dia minum susu tin, susu pekat manis lah. Maknanya orang dah tak mampu lagi. Ada sebahagian di kalangan rakyat Malaysia ni dah tak mampu nak beli susu formula, sehingga dia tanya boleh atau tidak untuk anak dia ni minum susu pekat manis. Dan dia cakap kat situ, bukannya dia nak tanya ni kerana dia nak minta bantuan. Dia bukan nak minta bantuan, dia malu nak minta bantuan, tetapi dia dalam keadaan yang terdesak sehingga sanggup memberikan anak ataupun bayi kanak-kanak ni minum susu pekat manis, yang kita tahu bahawa susu pekat manis sudah tentulah tidak berkhasiat untuk kanak-kanak seperti bayi dan lain-lain lagi. Jadi tapi isunya adalah kemampuan untuk beli susu formula pun ada sebahagian daripada orang yang tidak bernasib baik ni dah tak mampu nak beli. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap soal nak makan benda-benda mewah ni, hanya nak menyediakan makanan untuk anak. Saya sendiri pernah menerima panggilan, dia minta tolong kat kita. Dia tak minta tolong makanan untuk orang dewasa ni. Dia minta kalau boleh beri bantuan dari sudut makanan untuk anak saja.
Sebab mereka tak sanggup. Kadang-kadang ibu bapa ni sanggup berlapar untuk diri sendiri, tetapi dia tak mampu untuk melihat anak-anak dia kelaparan. Jadi sebenarnya mungkin ada di luar sana yang bernasib baik, mereka lockdown duduk di rumah sambil menonton TV Astro, sambil tengok Netflix. Jangan kita lupa ada juga di kalangan orang ni bahan keperluan makanan pun tak ada. Jadi apa yang kita buat ni bukanlah satu program kita nak kata kita bagus, tak ada. Kita pun bukanlah bagus sangat pun. Kita hanya nak berkongsi kaedah dan memberikan mesej kepada semua orang. Jangan hanya lihat semboyan saja buat, kita semua pakat buat sama-sama. Sekarang kita jangan kita menunding kepada kerajaan, jangan menunding kepada ketua kampung, jangan kita menunding kepada YB. Ini bukan masa dah untuk menyalahkan mana-mana pihak. Tak ada masa dah nak menyalahkan ini salah kerajaan ke, ini salah, bukan soal tu dah. Soal dia ada sekarang adalah membantu mereka yang dalam kesempitan. Kita bantu dengan kadar yang kita mampu. Kita tak mampu bagi satu bungkusan beras, kita bagilah setengah bungkusan beras. Kalau kita tak mampu bagi segundi tepung, kita bagilah setengah kilo tepung. Setakat yang kita mampu. Kita minta semua komuniti, masyarakat setempat, kalau boleh menggunakan ahli qaryah masing-masing seperti masjid surau, letakkan makanan asas. Letakkan dan buat pengumuman sesiapa yang perlukan makanan asas seperti beras, seperti minyak, seperti tepung, seperti sardin ke apa-apa. Kalau boleh cari yang benda yang boleh makanlah, bahan kering lah, terutama yang bahan kering. Datanglah ke surau ke, datanglah dekat pusat komuniti setempat. Kita minta supaya semua pusat kampung-kampung, taman-taman perumahan, flat-flat, cuba untuk aturkan, cuba untuk wujudkan pusat transit bahan makanan. Saya nak cakap hari ni bahan makanan je. Kita jangan cakap tajuk lain. Kita cakap tajuk bahan makanan, terutamanya kalau boleh lah susu untuk anak dan pampers. Letakkan di pusat transit. Kalau kata anda tinggal di PPR, buatlah satu pusat transit di PPR. Mana-mana PPR, mana-mana di flat, supaya orang yang mampu boleh meletakkan bahan makanan di tempat transit dan orang yang tak mampu boleh datang dan ambil. Kerana saya tak rasa ada orang yang akan nak pergi menyalahgunakan waktu-waktu begini. Mungkin akan ada lah sebahagian yang menyalahguna, tetapi saya rasa ramai yang memang dalam keadaan yang terdesak. Jangan tuan-tuan ingat, orang di Kuala Lumpur ni, orang di pusat bandar ni semua kaya-kaya. Sedangkan ada orang di Kuala Lumpur ni yang hidup melarat. Orang yang duduk di pusat dipanggil miskin bandar. Jadi masa kita adalah masa kita untuk membantu rakyat, bantu rakyat. Jangan lagi tunding lagi kesalahan pada mana-mana pihak. Kerana ini bukanlah masa yang baik untuk menunding kesalahan mana-mana. Kita sendiri yang kena buat. Kita sendiri yang kena tunjuk contoh, dan kita buat supaya apa yang kita buat ni akan diikuti. Ajar anak-anak anda, ajar isteri anda untuk membantu orang lain. InsyaAllah dengan bantuan yang ada ni, Allah akan tip out. Dengan apabila kita membantu sama lain, negeri ini akan ada barakat. Apabila ada orang yang susah tidak dibantu di negara kita ini, negara kita sudah tentu akan hilang keberkatannya. Covid ini tak akan hilang disebabkan Allah Ta'ala tak tarik, kerana keberkatan tu tak ada. Nak bagi negara ni berkat, orang senang kena bantu orang susah. Orang yang lebih ada kemampuan bantu orang susah. Jangan ada orang yang miskin, orang yang fakir di bumi betuhan ini hilang ataupun susah dan tanpa bantuan. Saya berdoa dan sahabat-sahabat merayu kepada tuan-tuan dan juga seluruh rakyat Malaysia. Masa ini sangat genting, masa begini sangat begitu pedih. Masa ni adalah masa untuk kita berharap pada diri kita dan rakyat-rakyat semua. Kita bergembleng tangan, bersama-sama bersatu, bekerjasama untuk membantu sesama kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, jiran-jiran kita. Jangan ada di kalangan mereka yang terdesak, kesempitan sehingga tak dapat makanan. Minta tolonglah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Rahmat.
Apa? Ni. Total tak pas. Jadi kita jangka Pak Atul. Selama atas B40 hari ini mana sedikit buah tangan daripada tim Semboyan Kasih. Di mana dalam beg tu saya nampak ada sedikit minyak, ada sedikit, ada gula, ada minyak, ada biskut, ada tepung dan betapa barang ni bagi Malaysia pun cukup untuk dia lah untuk B40. Dari sini bang, dari sini bang. Sini. Ngam-ngam apa ni? Ngam-ngam. Menerima tidak mengira orang Cina, India, Melayu, bukan mana-mana pun Cina. Maksudkan P40 semua tidak mengira bangsa, tidak mengira warga negara. Telefon. Masih. Janji ya. Dalam ke? Pak 400 orang penerima hari ini. Dan last tu tengok ada belakang nanti orang masuk tak? Nanti Tak ada bang. tak ada. Saya dah stok kat sana lagi. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tidak putus. Yeah. Kasih. Sini bang. Dia ke situ juga. Apanya begitu? Kasih banyak-banyak. Sama kan. Mari. Ya habis dah. Habis dah. Kasih. Kontak media ni ngapa? Ini lah.
base. Kat sini. Sudah habis. Ada Isyak Muhammad. Habis selesai sudah. Mudah semangat untuk ini. Dah habis ya? Dah habis dah. Semua dapat ke? Dapat ada? Dah semua dapat ya. Dapat ya? Dapat hari ini menerima. Dapat yang main tak? Main? Ini kena bagi-bagi. Main ke atas ya? Ke atas. Betul? Tak betul. Boleh cakap? Betul? Betul Bagi balik, bagi balik. Tak boleh mula? Ha? Belakang? Dah siap apa ni? Kalau tak orang pakai susah bercakap pun. Okey, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'i wa musalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang penuh barakah hari Jumaat, hari penuh segala hari. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan Allah meredai kita walaupun kita bukan di kalangan orang soleh, orang baik. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan media yang sudi membantu untuk memasarkan ataupun menularkan perkara ini untuk membuka sebahagian besar mata masyarakat. Ya, terima kasih kepada tak lupa kepada abang saya Abang Ali, kerana kita punya pengarah unit tindakan khas Semboyan Malaysia yang merupakan ketua Biro Bagi-Bagi Aktiviti Haram dalam Semboyan Malaysia, dan juga kekanda saya Datuk Syam merupakan pengurusi Biro Undang-Undang Semboyan Malaysia dan merupakan penasihat kehormat dalam kita punya Persatuan Pengguna Islam Malaysia dalam bahagian teknikal dan strategik. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kerana hari ini sama-sama apa yang saya nak ucapkan adalah tidak ada perkara yang untuk kita banggakan. Kebanyakan apa yang kita lakukan, program-program dalam menindas kezaliman, menindas alum, menindas perkara-perkara yang melibatkan tawaran pelaburan penipuan dan sebagainya, kita bangga kerana kita dapat berjaya menentang. Tetapi perkara yang melibatkan program hari ini tidak ada perkara yang untuk dibanggakan, malah cukup menduka citakan kita, menyedihkan kita, hibur bagi kita kerana satu program yang kita rasa rakyat Malaysia amat-amat terdesak. Dan kita lihat hari ini orang yang datang bukanlah di kalangan orang miskin, bukanlah kerana orang yang tidak ada kemampuan dan sebagainya, tetapi kerana mereka ada yang sebahagian besarnya telah kehilangan kerja, hilang punca pendapatan, ada yang terpaksa majikan buang kerja kerana mereka tidak mampu lagi untuk membayar gaji. Kalau mereka masih ambil pekerja tersebut, maka mereka tidak mampu untuk meneruskan untuk membayar gaji. Dan saya lihat ini perkara yang amat serius. Saya diberi maklum 2 hari yang lepas dan difahamkan, saya rujuk pada PDRM, ada seorang yang membunuh diri, lompat daripada satu pasapuri, saya tak nak sebut pasapuri itu, kerana penyakit kemurungan yang di mana tekanan hidup pada saat ini. Jadi inilah yang sedang berlaku di negara kita. Jadi saya lihat bagaimana kita menjadi masyarakat yang ada keprihatinan, ya. Jadi inilah tujuan program ini dilaksanakan bukanlah tujuan untuk menyalahkan kerajaan yang sedang menjalankan amanah, tidak. Kerajaan yang sedang menjalankan amanah itu urusan yang mereka sudah lakukan, yang terbaik itu urusan mereka. Kita tidak nafikan pihak agensi zakat Baitul-Mal sudah melakukan program-program yang baik dalam membantu masyarakat di luar sana. Tapi realiti masyarakat pada saat ini, hari ini kalau nak makan, hari ini rumah kena ada beras. Kalau hari ini mereka nak makan, dekat dapur kena ada makanan. Jadi mereka tidak mampu untuk menunggu
SOP ataupun yang ditetapkan oleh kerajaan, nak kena buat kajian demi kajian dan sebagainya. Jadi saya ingin menyeru kepada masyarakat di luar sana, kita 32 juta rakyat Malaysia daripada perbilang bangsa kaum yang ada di negara kita, kitalah kerajaan yang sebenar. Maka hari ini marilah kerajaan yang sebenar membantu kerajaan yang sebenar, iaitu rakyat bantu rakyat. Jadi saya nak memberi maklum, kerajaan yang menjalankan amanah adalah mereka yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh masyarakat, dan Allah izinkan mereka untuk dipilih, untuk diletakkan di tempat kepimpinan. Jadi itu urusan mereka kalau mereka buat perkara yang diamanahkan oleh Allah ataupun tidak. Tapi apapun, kami sebagai kerajaan yang sebenar mendoakan anda semua agar menjadi seorang yang apabila nak makan nasi ini pun teringat tentang kerajaan yang sebenar yang kat rumah hari ini makan tak makan. Kadang-kadang kalau kita nak meletakkan terlalu banyak prosedur kepada masyarakat yang dinamakan kerajaan yang sebenar ini pun, kita perlu memikirkan kerana apa, hari ini kalau orang nak makan, hari ini dia terus nak kena makan. Jadi apa yang saya boleh sampaikan kepada masyarakat di luar sana, saya labelkan negara kita 32 juta rakyat Malaysia adalah kerajaan yang sebenar. Marilah kerajaan yang kaya raya bantulah kerajaan yang miskin. Marilah kerajaan yang ada kemampuan bantulah kerajaan yang tidak ada kemampuan. Marilah kerajaan yang masih lagi ada punca pendapatan bantulah kerajaan yang dah hilang punca pendapatan. Marilah kerajaan yang sebenar yang telah kehilangan kerja bantulah kerajaan yang masih ada kerja, masih ada lebihan duit, bantulah kerajaan yang sudah kehilangan kerja, dah tak ada makan langsung kat rumah ni. Kalau mana-mana kerajaan yang hari ini ada kekayaan, ada perniagaan, masih lagi boleh ada terlalu banyak lebihan, maka berilah bantuan kepada kerajaan yang hari ini tak ada langsung pendapatan hidup dah hari ini. Jadi marilah kerajaan yang sebenar bantu kerajaan yang sebenar. Kerana kita duduk dengan pelbagai kasta, tetapi Allah yang tetapkan, takdirkan kita begitu. Maka marilah kita berganding bahu, kita bekerjasama, kita saling membantu untuk kita melahirkan kepimpinan. Jadi saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, semboyan di setiap negeri masing-masing, sahabat semboyan setiap negeri, daerah, zon masing-masing, marilah kita semua menjadi frontliner. Kita menjadi frontliner, kerajaan yang di depan bantu kerajaan yang tak ada kemampuan ni. Maksudnya kerajaan iaitu masyarakat ni, dan kerajaan yang ada kemampuan ni, kerajaan juga di kalangan masyarakat juga ni yang mampu untuk pergi ke depan. Dan saya yakin rakan-rakan kita daripada PDRM, daripada tentera, daripada semualah agensi yang ada, semua sekarang ni sudah sedang melalui kesusahan dan keperitan derita, mereka faham. Cuma hari ini bagaimana untuk kita boleh bekerjasama dengan semua agensi kerajaan yang menjalankan amanah dengan kerajaan yang sebenar-benar. Jadi kita marilah kita berganding baru. Saya minta kepada orang-orang kerajaan yang kaya raya ni, saya kata pintu ni jangan bangun dari tidur, lihatlah bahawa hari ni kalau di rumah kita ni masih lagi ada aircon. Saya sebenarnya saya nak share sikit lah. Saya sedih kadang-kadang sebab apa tahu, dekat rumah saya ada aircon, kat rumah saya masih ada TV apa dia, kat rumah saya masih lagi ada internet Unify, rumah saya masih ada makan dan minum. Itu pun kadang-kadang anak saya kata kadang-kadang stres. Maksudnya anak-anak kita pun masih rasa stres. Anak-anak masih lagi ikuti kelas online ni. Ada kelas online mengaji, ada ni pun stres. Cuba bayangkan, sebahagian besar rakyat Malaysia, iaitu kerajaan yang sebenar juga, yang langsung hari ni rumah pun Unify dah kena potong. Rumah ada yang tak ada TV. Rumah kadang-kadang nak minta makan pada mak ni kat dapur pun tak ada makan. Kadang-kadang nak minta mak nak makan ni pun tak ada. Kalau kat rumah tu ada sardin dan telur, alhamdulillah lagi. Ni kadang-kadang saya difahamkan tak ada langsung dah. Dah tak ada langsung dah makanan dan minum. Cuba bayangkan food bank yang dilakukan oleh tim semua yang kasih dari pasukan-pasukan dia. Kenapa begitu terdesak orang datang? Bukan orang miskin yang datang ni, tapi orang dah tak ada pendapatan. Jadi inilah saya nak bagi tahu, tolonglah kita semua bangkit daripada tidur untuk memberi bantuan kepada sebahagian besar kerajaan yang sebenar yang sedang menderita, hilang kerja, hilang punca pendapatan. Mudah-mudahan kita menjadi semboyan yang benar-benar berboyan. Semboyan yang betul-betul semboyan yang betul-betul memahami derita rakyat.
derita kerajaan yang sebenar. Jadi marilah kita bersama-sama. Saya tidak ada ucapan yang, saya cuma nak mengetuk pintu daripada setiap negeri daerah zon masing-masing. Kita buatlah program yang sebegini. Marilah kita semua jadi frontliner. Marilah kita lahirkan dalam sifat kita, tidak perlu kita menjadi orang yang ada jawatan untuk kita lakukan kebaikan. Saya juga nak ambil sedikit last sebelum saya nak serah kepada Datuk Hisham. Saya nak memberitahu kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah, kita tidak perlu menjadi orang yang digelar YB, tidak perlu kita mendapatkan tempat sebagai ahli parlimen atau nak duduk ke dalam kabinet untuk kita buat kerja. Kita nak buat kerja, kadang-kadang kalau kat rumah kita ni ada RM100 pun, RM50 kita boleh sedekah kat orang. Tidak perlu menunggu kita ada jawatan, tidak perlu menunggu kita ada kedudukan. Jadi marilah kerajaan yang mempunyai kerajaan yang menjalankan amanah ni, bangunlah dari tidur. Sebahagian besar rakyat Malaysia sedang menderita. Jadi saya tidak mahu downgrade mana-mana kerajaan yang menjalankan amanah, tapi marilah kita berganding bahu, kita jadi punya kerajaan yang benar-benar kerajaan. InsyaAllah. Datuk Hisham sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pengguna dan salam kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini apa yang saya ingin sambung betul seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Yusof kita, bahawa kita sekarang ni tidak boleh berharap dengan mana-mana orang. Kita tak boleh bergantung kepada mana-mana dah. Kita perlu jaga kita, rakyat perlu jaga rakyat. Hentikanlah pertelingkahan yang memuakkan dan yang membosankan dan menjengkelkan. Di kala pandemik yang begitu membebankan, yang menyebabkan ramai orang tertekan dan kesusahan, wayang drama berkaitan dengan pertelingkahan, pergaduhan, salah menyalah, menuduh yang pihak ni betul, pihak tu benar, tak ada guna. Apa salah dengan bergaduh, bertengkar, menyalah orang ni boleh menyelesaikan masalah? Pergaduhan, memburuk-burukkan pihak A, mengatakan pihak B betul, tidak menyelesaikan masalah. Yang susah semakin susah, yang apa semakin kedana. Orang dah bosan, saya sendiri dah bosan, saya sendiri dah give up, dan saya sendiri tak percaya niat untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi jangan harap orang, jangan harap mana-mana orang. Kita kena harap kita. Penduduk di taman, jaga taman masing. Penduduk di flat PPR, jaga penghuni flat PPR anda. Jiran anda, jaga jiran anda. Kawan-kawan, jaga kawan-kawan. Adik-beradik, jaga adik-beradik. Jangan tunggu dah mana-mana nak jaga kita. Tak ada dah. Kita kena jaga kita. Kita jangan biar mana-mana kawan kita, jiran-jiran kita, kawasan setempat kita tak makan. Tengok ketika anda makan di rumah anda, ingat ada orang lain tak makan. Cari jalan. Jangan fikir benda yang besar, fikir benda yang kecil. Soal makanan, soal beras, soal pampers, soal susu, soal makanan dengan anak-anak. Ini perkara yang asas. Kita jangan bercakap tajuk yang lebih besar. Semboyan adalah suara. Kena faham apa maksud semboyan. Semboyan ni satu suara. Suara yang kita lontarkan tujuannya adalah untuk memberi inspirasi kepada yang lain. Kita nak semboyankan, kita nak suarakan supaya semua yang berada di luar, kita sama-sama berharap pada kita. Kerajaan inilah yang jaga kerajaan tu. Kita lah jaga kita. Kalau kita tunggu orang lain ataupun badan lain nak jaga, ataupun menyalahkan mana-mana orang, yang susah ni tetap susah, yang fakir dan miskin ni tetap fakir dan miskin. Kena datang dari hati kita. Kalau kita ada niat dari hati untuk menyelesaikan masalah, tak payah selesaikan masalah besar. Masalah jiran kita dulu, masalah kawan-kawan anak kita dulu, masalah ibu bapa kawan-kawan anak kita. Itu yang kita kena jelaskan. Saya bagi tahu, bumi ini nak menjadi berkat ada syarat dia. Rezeki nak jadi berkat ada syarat. Umur nak jadi berkat ada syaratnya. Apa syarat nak jadi bumi bertuah ni ada berkat? Jangan sampai ada orang yang terseksa dan tertindas.
Jangan sampai orang fakir dan miskin tidak ada tempat untuk mengadu. Sekiranya orang fakir dan miskin mula merasakan tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada bantuan sesama manusia, Allah akan timpakan bencana. Balak dan musibah akan berterusan. Kerana apa? Kerana doa orang fakir dan miskin tidak dibantu. Keutamaan kita adalah membantu golongan yang terdesak, golongan yang fakir, golongan miskin. Kita perlu bantu mereka. Dengan bantuan ni Allah akan tarik balik segala wabak. Allah akan tarik balik. Tak nampak? Balak yang ada di bumi ini adalah pertelingkahan, pergaduhan, rebut merebut. Itulah yang menjadi balak kepada kita, bencana yang lebih besar daripada bencana yang lain. Hentikan pergaduhan, hentikan sengketa, hentikan salah menyalah, hentikan kecam mengecam. Masa kita adalah untuk bersatu. Masa kita untuk melihat mana yang susah, mana yang tersepit, mana yang berada dalam keadaan yang sangat desperate, kita bantu. Inilah suara kita, inilah semboyan kita. Kita buat di semua kawasan, semua di peringkat cawangan, peringkat bahagian, peringkat kawasan, semua merupakan semboyan, merupakan nadi dan saraf kepada semboyan perjuangan. Saya hari ini merayu kepada tuan-tuan, merayu kepada adik-adik, merayu kepada abang-abang, merayu kepada sahabat-sahabat. Adik awak adalah adik saya, abang awak adalah abang saya, mak awak adalah mak saya, bapa awak adalah adik saya. Kita satu hati sama-sama. Masa untuk kita satu hati, kita jaga kita semua. Kita jaga dan kita pelihara. Kita bersaudara dengan saudara-saudara kita. Kita bantu mereka. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan bebaskan segala sengketa. Allah Ta'ala akan tarik segala balak musibah. Allah akan Ta'ala tarik segala pertelingkahan dan pergaduhan sesama kita. Allah Ta'ala akan bersatukan kita. Dan Allah Ta'ala akan ikat hati kita sehingga kita disayang menyayangi di antara sesama lain. Dan pada hari itu Allah Ta'ala akan angkat wabak ini buat keluar. Kerana Allah Ta'ala telah melihat hati-hati di kalangan kita adalah hati-hati yang bersatu, hati-hati yang sayang menyayangi, hati-hati yang merasa fitrah kekeluargaan sama kita. Selagi tak ada sayang menyayang, tidak ada rasa prihatin sesama kita, wabak ini akan kekal. Tuan-tuan semua adalah mata rantai, sambungan-sambungan kepada suara semboyan. Bantulah sama-sama kita dan kita semua akan menyelesaikan masalah musibah ini. Berhentikan pergaduhan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sadar sekarang ni betul-betul banyak orang yang susah. Tak kira mana tempat, tak kira mana negeri, semua banyak susah. Kalau boleh kita minta kepada kerajaan misalnya Malaysia ni, kita bantu masyarakat yang telah susah ni, telah tersepit ni. Hidup dia tak tahu tumbang ambing, hidupnya tumbang ambing sebab apa? Tak ada yang nak dimakan, inilah itu. Lagi-lagi orang yang banyak terkesan ni, sekarang orang yang meniaga yang kecil-kecil seperti kaos, anjing, ini semua hancur, habis. Cuma stres. Banyak orang yang mengadu pada saya, semua stres. Dia tak ada pendapatan lagi. Apa kerja kena bayar gaji, kan? Pendapatan tak ada. Ya, semua keluar masuk duit ada, keluar ada, masuknya tak ada. Itulah banyak orang-orang yang member-member saya yang buka game, yang buka kaos, ini menyuruh kesusahan sekarang. Semua terkesan banyak yang susah sangat sekarang. Kalau boleh saya minta kerajaan Malaysia ni, seluruh kerajaan Malaysia ni bantulah rakyat yang telah susah tersepit sekarang ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dana. Okay, semua. Complete dah.